من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، أن محمدا عبدك ورسوله وأن عبدك ورسولك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله تعالى ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. إلى آخره. Baik tuan-tuan, sebelum kita masuk kepada paragraf yang ke-217 tu, di situ kan, muka surat 134, nak tengok atas tu sikit, dalam sanadnya tu, kita berhenti kat situ. Dalam pertemuan yang lalu, kita habis dah cerita tentang hadis man qala hina yumsi gitu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ada riwayat lain dengan rasulah nabiyyan wa rasula. Kana haqqan 'ala Allah taala an yurdiyahu, maka berhak ke atas Allah taala, maksudnya dia berhak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita dah sentuh dalam pertemuan yang lalu. Baik, tengok 134. Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Sa'ad ibnu Mirzaban, Abu Sa'ad al-Baqqal al-Kufi, hamba Huzaifah bin al-Yaman. Dia dhaif menurut kesepakatan para ulama. Jadi perawi yang bernama Sa'ad ibnu Mirzaban, Abu Sa'ad al-Baqqal tu al-Kufi, yang juga merupakan hamba kepada Huzaifah al-Yaman tu. Artinya dia ni tabi'in lah, tabi'in. Huzaifah al-Yaman sahabat Nabi SAW. Jadi perawi yang nama Sa'ad ibnu Mirzaban itu dhaif menurut kesepakatan para ulama. Jadi hadis ni dhaif lah, sebab ulama sepakat mengatakan perawinya dhaif. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, namun gharib dari jalur ini. Tengok, Imam Tirmizi dia kata hadis ni hasan sahih. Imam Tirmizi tuan-tuan, dalam Sunan Tirmizi, dia kadang-kadang dia kata hadza hadisun hasanun sahih. So mana ada nah, kalau kita tengok ni istilah ni istilah yang kita hanya jumpa dalam Sunan Tirmizi sahaja. Kita tak jumpa dalam kitab-kitab yang lain. Jadi sahih lain, hasan lain. Hasan dengan sahih dua tingkatan hadis yang berbeza. Kalau hasan artinya hadis tersebut perawinya tadi ni tidak menepati dengan ciri-ciri hadis yang sahih. Maksudnya perawinya tu kurang dari sudut hafalan tu, lemah dari sudut ingatan dia, sehingga kan dia tidak mencapai ke martabat perawi yang sahih, maka hadisnya tu dinamakan hadis hasan. Tentunya jatuh. Tak lain-lain semua elok, tak ada masalah. Jadi kalau hasan sahih ni macam mana? Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih menurut penilaian beliau. Dah harus diingat ya.
Imam Tirmizi bukan calon-calon ulama. Dia adalah salah seorang ulama yang muktabar dalam bidang ilmu hadis. Lalu ulama cuba menafsirkan maksud beliau hasan sahih itu, mungkin maksud beliau hasan menurut riwayat ini, sahih menurut riwayat lain. Jadi mungkin pada pandangan Imam Tirmizi hadis ini memiliki beberapa jalur sanad. Maka di antaranya sanadnya yang sahih, ada di antara sanadnya yang hasan. Ataupun menurut pada pandangan ulama hadis, sebahagian yang mengatakan hadis ini sahih, sebahagian mengatakan hadis ini hasan. Maka istilah yang boleh bawa itu hasan sahih, merujuk kepada perkara yang demikian. Namun gharib dari jalur ini, jalur yang kita baca ni, daripada sanad Sa'ad ibnu Mirzaban Abu Sa'ad al-Baqqal al-Kufi itu, dia kata ini riwayat ataupun sanad yang gharib. Gharib itu maksudnya diriwayatkan dengan perawi yang satu sahaja pada setiap tabaqah, sahabat satu, tabi'in satu, tabi'in satu. Jadi pada setiap tabaqah perawi itu hanya seorang perawi sahaja, maka dinamakan sebagai gharibun. Nah, gharib ni bukan pelik, gharib bukan ganjil. Gharib bukan bermaksud dhaif, tidak. Gharib tu maksudnya ialah hadis itu diriwayatkan dengan satu perawi sahaja pada setiap tabaqah, pada setiap peringkat riwayah tadi ni. Jadi boleh jadi kalau perawi-perawinya kuat, maka dia akan jadi sahih. Walaupun dia hadis gharib, tapi dia boleh sahih. Tapi kalau perawinya lemah, tengoklah tahap kelemahan tadi ni. Sama ada dia jadi dhaif, jadi hasan, ataupun jadi hadis-hadis yang lain. Baik, itu kata Imam Tirmizi. Cuba tengok apa Imam Nawawi buat komentar. Mungkin hadis ini sahih pada riwayatnya dari jalur yang lain. Itu yang kata Imam Nawawi kita tadi. Jadi mungkin mengikut, kalau riwayat ni Sa'ad bin Mirzaban ni lemah, ulama sepakat mengatakan dia lemah, maka hadis ni lemah. Tapi walaupun hadis lemah, oleh kerana Imam Tirmizi mengatakan hadis ni sahih, harus diambil ingat, Imam Tirmizi ilmunya luas, pengamatannya luas, pengetahuannya luas dalam bidang ilmu hadis. Jadi kata Imam Nawawi, mungkin daripada jalur yang lain, sanad yang lain, hadis ni adalah sahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Nasa'i dari jalur yang lain dengan sanad yang baik. Ini dengan sanad yang jayyid. Jadi kalau dengan sanad yang jayyid, yang baik kata Imam Nawawi sini. Biasani dah jayyidah. Jadi Imam Nawawi guna wa qad rawahu Abu Daud dan Nasa'i biasani dah jayyidah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Nasa'i dengan sanad-sanad yang baik. Artinya banyak tu, bukan satu Abu Daud satu, Nasa'i satu, dua. Artinya apa? Asanid banyak. Dia plural. Kalau dua orang, kalau Abu Daud satu, Nasa'i satu, dia boleh jadi bisanadai ni, jayyidai ni, dengan dua sanad. Tapi dia umum dengan asanid. Aja mungkin Abu Daud ada dua riwayat, Nasa'i satu, ataupun Nasa'i dua, Abu Daud satu. Sekurang-kurangnya cukup tiga, barulah dia akan main dengan kalimat asanid. Artinya dengan ada riwayat yang lain, sekurang-kurangnya tiga jalur, sehingga dia dikatakan sebagai dengan tiga jalur yang baik dan elok, yang kuat, dari seorang pembantu Nabi SAW, an rajulin, daripada seorang lelaki yang pernah menjadi pembantu Nabi SAW daripada Nabi SAW. Nah, hadis ni tak tahu pula tuan. Kalau orang kata siapa dia pembantu Nabi itu, kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak tentukan hadis itu baik ataupun tidak, sedangkan perawinya yang dikatakan membantu Nabi itu tidak dikenali orangnya. Bila tak dikenali, tak boleh kita nak hukumkan orang itu siapa dia. Tak. Orang yang kita tak kenali ini adalah sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi, ulama hadis sepakat mengatakan kulluhum udul. So maka walaupun kita tidak kenali siapakah lelaki yang menjadi khadam kepada Nabi tadi, maka hadisnya diterima. Kerana orang yang menjadi khadam Nabi itu statusnya adalah sahabi, dan tidak mengetahui status sahabi tidak mencederakan dengan hadis tersebut. Kerana sebab sahabat
semuanya ulama kata udulun, terdiri daripada orang-orang yang baik, yang elok, yang diterima periwayatan mereka. Dan kita tak bicara dah tentang sahabat tadi ni. Abu Hurairah, sahih ke tak Abu Hurairah? Dah orang tak bicara dah tuan. Kita tak bicara dah Abu Hurairah ke Aisyah ke. Tuan kalau nak ikut tuan dahsyat tuan. Abu Sufyan yang sebelumnya berperang dengan Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan yang berperang dengan Sayyidina Ali. Kalau kita nak ambil kira tu, habis kan? Berapa ramai sahabat Nabi yang terlibat di pihak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan berapa ramai pula sahabat Nabi yang terlibat di pihak Sayyidina Ali. Begitu juga dengan peperangan Jamal di pihak Sayyidina Aisyah. Sahabat-sahabat Nabi juga ramai. Walaupun begitu keadaannya, ulama tetap mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat-sahabat Nabi kesemuanya mereka adalah adil. Jadi kita tak bicara tentang peribadi mereka, kerana mereka semuanya adalah orang-orang yang fi a'la martabati min as-sahabah, lebih tinggi daripada sahih tadi ni. So periwayatan sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan macam mana pun, selama mana mereka adalah sahabat, diterima walaupun kita tak kenali namanya. So dengan riwayat ni, maka dia mengukuhkan riwayat hak kita baca di atas tu. Riwayat Tirmizi daripada Thauban. Dengan demikian dasar kesihahan hadis terjaga, walhamdulillah. Maka ada asas. Jadi hadis yang kita baca ni dalam kitab Al-Adhkar ni, walaupun dihukumkan sebagai dhaif, tapi dengan jalur-jalur yang lain yang sahih, maka hadis tu ada asasnya, ada sandarannya, ada asalnya tu. Maka beramal dengan hadis ni tidak menjadi masalah. Diriwayatkan juga oleh Imam Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain dengan komentar sanad hadis ini sahih. Bahkan sanad hadis ini juga ditashihkan oleh Al-Imam Al-Hakim Abi Abdullah dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya menggunakan lafaz wa bi Muhammadin Rasulah. Sementara dalam lafaz Tirmizi menggunakan lafaz Nabiyah. Dia ni habis dah. So tentang riwayat habis dah tuan-tuan, tak ada masalah, habis dah. So secara kesimpulan, riwayat hadis ni kita boleh hukumkan sebagai baik dan elok dengan sokongan, dengan syawahid dan sebagainya. Maka hadis ni ada asal dan ada asalnya, ada sandarannya. Artinya ada, bukan hadis yang direka-reka. Walaupun sanad hadis yang Imam Nawawi buat ni sanadnya dhaif, tetapi dia disokong dengan riwayat-riwayat yang lain, lebih-lebih lagi daripada riwayat An-Nasa'i dan juga Abu Daud dikatakan sebagai asanid yang jayyidah. Maka menjadi kuat dan sempurna hadis ni. Cuma habislah masalah sanad. Masuk dalam masalah riwayah pula. Lafaz Tirmizi dia kata wa bi Muhammadin nabiyyah. Tu. Manakala riwayat Abu Daud dia guna Rasulah, wa bi Muhammadin Rasulah. Dia main dengan dua riwayat. Dianjurkan, kata Imam Nawawi, ni kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi, dianjurkan untuk menggabungkannya dalam bacaannya itu lafaz nabiyyan wa rasulah. Ini yang kita tengok dalam bacaan-bacaan dalam wirid latif al-Imam Al-Haddad, ataupun dalam Ma'thurat Imam Syahid Hasan Al-Banna rahimahumullah. Dia main dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jadi dia gabungkan riwayat Imam Abu Daud dengan riwayat Imam Tirmizi. Tapi kalau diringkaskan salah satu boleh tak nak pakai? Saya tak mau pakai dua ustaz, nak pakai satu je, nabiyyan saja ataupun rasulan saja, boleh tak? Berarti telah mengamalkan hadis, cukup dah dia kata. Kafar dan mencukupi dah kita beramal dah dengan yang warid dalam hadis Nabi. Sama ada beramal dengan hadis riwayat Imam Tirmizi ataupun riwayat Imam Abu Daud, tidak menjadi masalah. Kita sebut wa nabiyya pun boleh, Muhammadin nabiyya ataupun dengan Rasulullah sahaja, itu sudah mencukupi dan sudah pun berhasil dalam zikir yang dimaksudkan pada bab ni. Habis itu. Kami riwayatkan dalam Sunan Nabi Daud dengan sanad yang baik dan tidak didhaifkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Habis, masuk dah hadis yang baru pula. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang baik
lam yudha'ifu, yang tidak didhaifkan oleh beliau. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang baik dan tidak didhaifkan dari Anas. Ingat ni hadis Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW mengatakan, man qala, barang siapa yang berkata, hina yusbih au yumsi, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Tuan-tuan, Imam Nawawi kata hadis ni sanad yang baik yang tidak didhaifkan. Jadi salah satu daripada manhaj Imam Abu Dawud dalam penulisan kitab beliau ni, Sunan Abi Dawud, dalam kitab ni betul, dalam kitab Risalah, panggil apa? Risalah ke? Tak ingat dah nama. Risalah ila Ahli Makkah ke apa? Dalam surat yang dia tulis kepada penduduk Mekah. Ketika penduduk Mekah tanya dia, macam mana dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ahang ni? Status dia macam mana? Kita nak tahu tu. Hadis dalam Bukhari jelas lah. Sebab Bukhari meletakkan syarat yang paling tinggi. Dia hanya mengeluarkan perawi-perawi yang sahih sahaja. Maka seluruh hadis-hadis asal, hadis-hadis utama dalam Sahih Bukhari itu sahih lah. Sama juga dengan Imam Muslim. Dia meletakkan syarat sahih tu, perawi-perawi yang sahih sahaja yang dimasukkan dalam kitab beliau tu, hadis-hadis daripada perawi yang sahih sahaja. So kedua-dua kitab ni jelas. Abu Daud macam mana kitab hang? Hadis hang ni kira macam mana? Maka dia pun jelaskan kitab dia ni dan juga kedudukan hadis-hadis dalam kitab ni. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Cumanya dia kata, mana-mana hadis yang aku tidak sebut sebagai dhaif, artinya hadis tu hadis yang baik, hadis yang kuat. Itu dia punya clue, dia duduk di situ, kata Imam Abu Daud. Imam Tirmizi dia sebut, kitab hadis aku ni, Sunan Tirmizi, menghimpunkan hadis-hadis yang semuanya diterima pakai oleh ulama. Semua ulama-ulama hadis, tidak ada satu hadis pun yang ditolak oleh ulama. Maksudnya dalam kitab Sunan Tirmizi tu, daripada awal sampai habis, kalaupun imam lain tak pakai, ada orang lain yang ambil. Contoh, Imam Syafi'i tak beramal dengan hadis ni. Bagi pandangan dia, hadis ni tidak boleh jadikan sebagai hujah. Tapi ada ulama lain yang pakai. Mungkin Imam Malik ke, ataupun Imam Abu Hanifah ke pakai. Contohlah. Artinya tidak ada ulama yang menolak. Kalau yang menolak tu ulama ni, ulama lain akan jadikan hadis itu sebagai sandaran hukum mereka. Artinya ada orang yang mengguna pakai hadis tu pada pandangan mereka sebagai hujjah dalam menentukan hukum. Kecuali beberapa hadis sahaja. Beberapa hadis tu kena tengok balik. Tak salah 4 buah hadis kot disebut. Yang pertama, orang yang mencuri. Kali pertama dipotong tangan kanan, kali kedua dipotong tangan kiri, kali ketiga dipotong kaki, kali keempat, kali keberapa, 5, keempat, kelima, Nabi kata potong tengkok, ada curi juga payah. Itu hadis tu. Adalah lebih kurang lagi 3 buah hadis, saya tak ingat secara lebih tepat, disebut dalam Muqaddimah Imam Tirmizi tu. Ni antara hadis-hadis yang ulama sepakat kita tidak beramal dengan dia. Mungkin disebabkan kerana mansukh, dia punya salahiyah ataupun kita hukum dia tu diangkat, ataupun ada hadis lain yang lebih kuat yang memang hadis tersebut ditolak dan sebagainya. Ini Imam Tirmizi punya kitab. Adapun Abu Daud, dia letakkan syarat, mana-mana hadis yang aku tidak dhaifkan dalam kitab ni, maka hadis tu sanad dia baik dan elok, sekurang-kurangnya hasanah. Kita. Jadi cuba tengok. Jadi kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang baik dan tidak didhaifkan dia, tidak didhaifkannya oleh Abu Daud, maksudnya artinya sanad tu baiklah. Di sini ada sedikit. Hadis mana ni? Hadis Anas bin Malik. Inilah hadis Anas yang kita baca ni, hadis Anas. Sini ada sedikit kita kata komentar daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Takhrij Al-Adhkar. Dia kata memberi hukum sebagai hadis ini, sanad hadis ini, sanad hadis Anas itu sebagai baik, fihi nazar, dia kata.
Itu ada sedikit perlu diperhatikan baliklah maksud beliau gitu. Sebab apa? Sebab Abu Daud dia tak dhaifkan hadis ni mungkin disebabkan kerana ada jalur lain. Ada sanad lain yang baik, yang kuat, yang selain daripada yang datang daripada Anas bin Malik. Artinya yang meriwayatkan hadis daripada Anas. Hadis ni daripada Anas dipecah habis dua. Hak yang sanad yang kita baca ni hak ni tak boleh kita nak kata baik, sanad dia baik. Tapi Abu Daud diam. Sebab apa Abu Daud diam? Sebab kemungkinan sanad yang satu lagi tu yang juga daripada Anas bin Malik itu kuat dan elok. Maka sebab tu kesimpulan keseluruhannya, kesimpulan umum yang dibuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis ni, dia kata hadis ni martabatnya hasan. Sebab kalau baik tuan-tuan, jayyid dengan sanad yang baik, kalau jayyid sih maksudnya kuat dia akan pergi kepada sahih. Sekurang-kurang dia akan pergi sahih lah. Tapi pada pandangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ni dia tak sampai ke peringkat sahih. Dia hanya hasan sahaja. Jadi dia nak bagi komentar sedikit kepada kalam Imam Nawawi tu yang mengatakan sanad yang baik tadi ni. Teliti dia apa tuan-tuan, ulama-ulama teliti istilah-istilah mereka tu. Sebab kalau Imam Nawawi kata baik, maksudnya perawi-perawinya semua elok, sahih. Tak macam tu dia kata. Tak macam tu. Hadis ni dia ada sedikit perawinya yang agak lemah sedikit. Tapi pasal apa Abu Daud diam? Abu Daud diam sebab dia main dengan jalur yang lain, yang kuat. Sejalur ni yang dikatakan sebagai jadi syawahid, jadi mutabaat kepada hadis ni sehingga dia naik martabat dia tu. Jadi kita nak kata dia dhaif tak boleh lah. Sebab dia ada sokongan daripada sanad-sanad yang lain dengan hadis yang sama, maka dia naik ke martabat hasan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. So dari sudut periwayatan hadis, dari sudut riwayahnya, dari sudut sanadnya hadis ni baik. Maksudnya baik dari sudut boleh beramal dengannya, tak salah Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal hadis ni menawarkan sesuatu yang amat-amat bernilai sesuatu yang amat tinggi gitu. Jadi pada pandangan ulama hadis, sekurang-kurangnya hadis ni kita katakan hasan. Bila hasan boleh kita amalkannya. Ada. Mungkin tuan-tuan akan kata, senang masuk syurga ni cuba tengok ni. Pasal tawaran dalam hadis ni sangat-sangat menggiurkan. Cuba baca tengok. Man qala hina yusbihu aw yumsi, barang siapa yang mengucapkan di pagi hari ataupun di petang harinya, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta. Dalam kitab ni dia main alladhi dalam kitab tak ada. Dalam hak yang kitab cetakan saya ni ada antallahu alladzi la ilaha illa anta ya. Ini tak ada kan? Ini anta annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dia baca macam tu. Baca daripada Allahumma inni asbahtu sampailah wa anna muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Maka Allah Taala akan membebaskan 1/4 daripada tubuh badannya daripada api neraka. Kita baca sekali 1/4 tubuh badan kita selamat. Baca 2 kali separuh daripada tubuh badan kita selamat daripada api neraka. Baca 3 kali 3/4 badan kita dibebaskan. Baca 4 kali seluruh tubuh badan kita dibebaskan daripada api neraka. Ada? Baca berapa kali tuan-tuan? Baca 4 kali lepas subuh, 4 kali lepas asar, waktu asar. Artinya waktu asar tu tuan-tuan tu pulang lepas asar ke ataupun sebelum maghrib ke. Tu. So ambil masa 15 minit sebelum maghrib. Lah maghrib masuk pukul 7, 1 minit dan sebagainya. So dalam pukul 6.45 tu, baca. Wirid latif bukannya berat kan tuan? Tu dia nama wirid latif, wirid yang sangat yang ringkas lah gitu, tapi menepati lah, cukup dah. Walaupun dia ringkas tapi cukup dah untuk jadikan sebagai wirid di waktu pagi dan waktu petang. Wirid latif Imam Al-Haddad tu tuan-tuan. Boleh ngapain kan? Boleh amal kan? Kami tak ada ijazah. Amal yang tuan Nabi saja. Al-Habib Habib Abdullah Habib Muhammad
yang mai dari Johor tu. Habib Muhammad Al-Haddad. Waktu dia bagi kat kita, dia kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, dia kata Imam Abdullah Al-Haddad ni, dia kata dia dah bagi semua dah. Waktu dia buat, dia tulis hak ni, dia ijazahkan kepada seluruh muslimin untuk beramal dengan dia amai. Tak payah nak tunggu Nabi ijazah daripada dia ke apa, daripada siapa-siapa, tak perlu. Dia kata boleh amai terus lah. Dia daripada turunan Abdullah Al-Haddad lah. Dia kata waktu Imam Abdullah Al-Haddad dah karang wirid latif, susun wirid latif tu, dia dah bagi kebenaran kepada seluruh umat Islam untuk beramal dengan dia. Tuan-tuan masuk pergi ke Play Store tu, tulis tu wirid latif, dia keluar mai tu. Cumanya kalau kita ada ijazah daripada guru-guru yang ni lebih seronok lah, lebih seronok untuk kita beramal. Gitu. Tapi pada asasnya dah boleh untuk kita beramal. Tuan-tuan, rugi tuan ini tawaran yang sangat-sangat menggiurkan daripada Nabi SAW. Kita ni tuan-tuan, syurga tak tentu lagi tuan. Bukan tak tentu, nampak jauh dengan kita ni tuan. Tapi kalau neraka tu, Allahu Akbar wal'iyadzubillah, minta berlindung. Tapi kalau dengan cara hidup kita ni, Allahu Akbar, nak kata tak erti kat tuan ni. Cumanya kita ni tak layak dengan syurga Allah Ta'ala. Hak tu saja kita boleh beritahu. Dan memang kita ni layaklah untuk dapat kemurkaan Allah dan sebagainya dengan cara hidup kita ni. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang penuh rahmat dan kasih sayang kepada umat baginda, dia ajak mai kat kita ni hak yang nakal-nakal macam kita ni, hak buah-buah, hak malas-malas beribadat ni. Salah satu jalan dan cara untuk kita nak membebaskan diri kita daripada api neraka Allah Ta'ala, kita baca yang ni. Ini pengakuan daripada seorang hamba kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni asbahtu ushiduka, ya Allah aku berpagi-pagi. Ushiduka, bersaksikan akan engkau ya Allah. Kalau baca petang tukanglah, asbah tu tukang Allahumma inni amsaitu, tukang amsaitu. Asbah tu di waktu pagi. Kalau kita baca waktu subuh. Kalau tak baca wirid lain pula, contohlah wirid lain tak baca, saya tak larat. Hak ni jangan tinggal. Yang ni jangan tinggal. Pasal kita nak mati ni dua keadaan ni tuan-tuan. Sama ada kita mati siang hari ataupun kita mati malam hari. Itu je lah. Kalau kita mati lepas terbit fajar sampai sebelum tenggelam matahari, dia kira mati siang hari. Kalau kita mati lepas ni macam ni, terbenam matahari dah, lepas terbenam matahari sampai sebelum subuh, dia kira panggil waktu malam hari. So barang siapa yang baca di waktu subuh, lepas subuh dia baca, maka kalau dia mati di siang harinya, maka dia akan dibebaskan daripada api neraka. Dan kalau dia baca lepas waktu asar, kalau dia mati di waktu malamnya, maka dia dikira sebagai, dia akan dibebaskan daripada api neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tawaran yang cukup-cukup lumayan tuan-tuan. Dengan amalan yang sedikit, dengan amalan yang sesimpel ini. Hadisnya hasan. Sebab tu kita tahqiqkan hadisnya dulu. Kita pastikan dulu sanadnya baik. Mengikut Amirul Mukminin fil hadis, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadisnya hasan. Dan hadis ni boleh kita beramal. Inilah rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Tak ada satu benda pun yang boleh membawa kebaikan kepada kita. Tak ada satu pun yang bermanfaat untuk umat baginda, melainkan baginda pasti akan cerita dah abang. Buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni. Walaupun sekecil-kecil ibadat yang macam ni, tapi memberi kesan yang cukup besar dan banyak. Dan tak ada suatu pun yang boleh membawa kemurkaan Allah Ta'ala dan juga azab Allah Ta'ala, melainkan Nabi pasti akan bagi tahu kat kita supaya kita hindari benda tersebut. Inilah yang Allah Ta'ala kata, wabil mu'minina raufur rahim. Nabi ini seorang yang sangat raufur rahim, penuh kasih sayang, rahmat kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Cukup perhatikan dengan hal umat baginda tadi ni, maka disediakan kepada kita perisai-perisai tertentu, diajak kepada kita dengan perkara-perkara yang boleh membentengi diri kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala, daripada azab Allah Ta'ala kalau salah kembali balik.
Kan dia kata barang siapa yang mati di waktu pagi kan. Siapa-siapa yang baca di waktu pagi tu kan. Apa? Sayyidul istighfar tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani tu kan. Tu Sayyidul istighfar tu. Barang siapa yang baca di waktu pagi, kalau dia mati, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam syurga Allah Taala. Barang siapa yang baca surah ayat kursi pada setiap kali lepas sembahyang fardu. Betul. Tuan-tuan jangan menyembang dulu kan. Lepas daripada habis sembahyang fardu tu wirid-wirid ke apa, baca ayat kursi. Ada kena kopi baru tak dia. Nah, kena mi bang sedah 2-3 pinggan dah baru tengok tak baca tadi. Nah, wirid terus. Jangan duk tangguh-tangguh dah. Nah. Sebab tu setengah-setengah tempat kita tengok lepas habis daripada sembahyang dia baca istighfar. Kemudian dia baca Fatihah. Terus dia baca doa. Tak apalah. Kalau tu imam macam tu, lagi mungkin tu imam tu lepas habis tu dia habis berjalan pergi mana-mana, dia baca ayat kursi. Tak ada masalah. Ni kita makmum hak belakang ni. Berapa ramai sangat yang baca. Jadi jangan tinggalkan ayatul kursi. Pasal Nabi kita barang siapa yang baca ayat kursi pada setiap kali lepas sembahyang fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangnya masuk syurga Allah Taala melainkan kematian. Artinya apa? Dia belum mati je lagi. Kalau dia mati, nescaya dia masuk syurga Allah Taala. Tu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ajak kita tuan-tuan dengan perkara-perkara yang semuanya mendatangkan faedah kepada kita sebagai umat baginda. Salah satunya bacaan ini Man qala hina yusbihu aw yumsi, barang siapa yang mengucapkan di waktu subuh dan di waktu petang hari. Kalau tak sempat pas petang, bawa pergi ke maghrib Artinya bacalah, jangan tak baca langsung. Allahumma inni asbahtu ushiduka. Ya Allah, sesungguhnya aku asbahtu berpagi-pagi, di pagi-pagi ni ushiduka, bersaksikan akan engkau ya Allah. Wa ushidu hamalata arsyika, bersaksikan kepada malaikat-malaikat yang menanggung aras engkau ya Allah. Ada malaikat yang tanggung aras. Ulama kata aras ada 4 tiang. 4 tiang. Ulama sebut aras tu dia bentuk macam kubah tu. Ulama kata dalam kitab-kitab akidah kata macam bentuk kubah tu. Jadi ada 4 tiang. Setiap satu tu ditanggung oleh satu malaikat. Tuan-tuan, malaikat tanggung aras besar mana tak tahu tuan? Besar sungguh tuan, sebab aras ni paling besar. Makhluk yang paling besar sekali aras ni lah. Jadi besok-besok siapa yang dapat naungan aras Allah Ta'ala ni, dia tak akan terancam di Yaumul Mahsyar tu. Ketika orang dalam keadaan huru hara hari kiamat, keluh kesah dan macam-macam keadaan, tapi ada segolongan manusia, 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan aras Allah Ta'ala dalam keadaan yang penuh kenikmatan, penuh keselesaan, penuh ketenangan, tanpa rasa takut dan keluh kesah. Ada. Jadi kita bersaksikan dengan Allah Ta'ala sendiri, bersaksikan dengan malaikat yang menanggung arasnya. Tapi di hari akhirat besok akan ditanggung oleh 8 orang pula, 8 malaikat. Wa malaikataka, dan seluruh malaikat-malaikat engkau ya Allah. Berapa banyak malaikat Allah, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Aku bersaksikan engkau ya Allah, bersaksikan penanggung aras engkau, bersaksikan malaikat engkau. Wa jami'a khalqika, dan bersaksikan seluruh makhluk engkau. Kita baca di rumah kita, lantai rumah kita, tiang rumah kita, ada segala-gala makhluk yang besok boleh jadi saksi. Kan waktu kita berazan kan Nabi kata kalau boleh kamu laungkan azan dengan suara yang lantang, kuatkan suara tadi ni supaya didengari oleh makhluk-makhluk yang lain, bangunan-bangunan, pohon-pohon, pokok-pokok dan sebagainya, semua yang dengar suara azan kita, supaya besok semuanya menjadi saksi tentang kita di akhirat kelak ni, jadi saksi kepada kita yang kita di dunia dulu melaungkan azan, mengajak orang datang menunaikan ibadat salat. Kerana orang yang besoknya, orang yang melaungkan azan termasuk antara golongan yang mendapat nikmat dan juga mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Aduh. Jadi seluruh makhluk yang dengar tu kan jadi saksi kepada Allah Ta'ala. Ni kita menyaksikan, kita bersaksikan kepada seluruh makhluk, wa jami'a khalqika annaka antallahu, bahwasanya engkau lah ya Allah, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Engkau lah Tuhan,
La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang layak disembah, yang Tuhan yang menjadi tempat pergantungan manusia. Illa anta wahdaka la syarika lak, melainkan engkau ya Allah wahdaka, yang tidak ada sekutu bagi engkau. La syarika lak, wahdak yang maha tunggal, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan aku bersaksi, maksud sama ni, aku bersaksikan akan engkau ya Allah, akan segala malaikat penanggung arasy, seluruh malaikat-malaikat engkau dan seluruh makhluk-makhluk engkau ya Allah, bahwasanya Muhammadan abduka wa rasuluk, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah makhluk ataupun abduka, hamba engkau dan juga utusan engkau. Tuan-tuan, hak ni kunci syurganya tuan-tuan. Kan? Yang kita duk mengaji kunci syurga tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu kunci dia. La ilaha illallah satu anak mata, Muhammadur Rasulullah satu lagi. Kalau kita ucap la ilaha illallah saja, tak mengaku dengan Muhammad Rasulullah, tak jadi tuan, tak mau juga dia. Tak mau. Ngaku dah ni, asyhadu an la ilaha illallah. Sujud sampai berlekuk dahi-dahi. Memang yakin sungguh hanya Allah Ta'ala sahajalah Tuhan yang bersifat dengan uluhiyah dan rububiyahnya. Tidak ada syirik baginya, tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan dia. Tolak semua hal lain, tak percaya dah. Hanya tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala sahaja. Tapi dia tak mau mengaku dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak pakai ke angkat? Tak pakai. Ini. So, jangan ditinggalkan lafaz tu. Jadi Muhammad Rasulullah tu adalah anak kunci syurga, sama dengan la ilaha illallah. Artinya apa? Dua mata tu, patah satu tak boleh masuk. Pendek tak? Pendek tak banyak. Jadi ubah lah. Kalau kita baca di waktu petang, ubah asbah tu ubah kepada amsaitu. Ya Allah, aku berpetang-petang. Ha tu. Kan Nabi sebut dalam sebuah hadis, kan sampai satu masa, satu keadaan di mana manusia pagi-pagi siang harinya beriman, malam harinya kufur. Malam harinya beriman, esok pagi kufur dengan Allah Ta'ala. Ada fitnah yang cukup-cukup dahsyat yang berlaku di zaman-zaman tersebut, sehingga kan kekufuran tadi ni, fitnah terhadap agama, dia mai tu kita tak sedar tuan. Dia mai seperti mana malam gelap. Tentang malam gelap sedar tuan? Dah. Kita dua kali sedar, malam dah. Gelap dah. Gelap macam tu kata. Sedar-sedar cerah dah esok. Artinya pertukaran malam dan siang tu tak disedari oleh kita. Dia mai macam tu. Seperti malam yang gelap gelita. Tentang malam gelap tu dia kena seluruh alam semesta. Siang pun kena seluruh alam. Macam tu lah fitnah yang mai akhir zaman. Fitnah yang boleh membawa kepada kufur, syirik, jatuh dan sebagainya tu, dia main macam tu. Kena semua orang. Kecuali orang-orang yang kenal ini fitnah, tak apa. Lepas tu hati-hati tuan, dengan fahaman-fahaman akhir zaman yang ada ini, yang boleh menggugat akidah kita tu. Sebab besok di akhirat besok yang nak guna pakai itu adalah akidah ni yang nak menyelamatkan kita. Salah di sudut akidah, habis hancur segala-galanya. Sebab tu kena kenal Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Kena mengaji, kena belajar, kenal Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Tu yang kita cuba nak baca kitab Masailut Tauhid dah. Karangan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Mat Saman Kati. Mudah-mudahan kertilah juga tentang persoalan tauhid tadi ni, persoalan akidah. Pasal zaman-zaman kita ni termasuk dah zaman-zaman ni. Zaman-zaman yang fitnah datang kepada agama, yang memusnahkan pegangan agama, yang menjadikan seseorang tu kufur tanpa dia sedar. Boleh jadi ke? Ya, nanti kita bahas dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah taala. Bila kat pertemuan kita tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh beramal dengan hadis Nabi ini, dan mudah-mudahan kita dapat
kebaikan daripada apa ni, ada manfaat pertemuan kita pada malam ni yang baik daripada Allah Taala. Salah silap mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق